Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasmizan, Neuromatrix BA 23112076. Kali ini saya selaku ketua kumpulan bagi kumpulan 6 yang memilih topik ke-14 iaitu isu pemberdayaan pertanian komersial yang lebih memberi fokus kepada kalangan belia di Kota Kinabalu, Sabah. Bom kita mengetahui, pengenalan bagi tajuk kami ialah menyentuh tentang konsep budaya pertanian. Konsep budaya pertanian itu sendiri ialah merujuk kepada satu sistem pertanian yang memberi fokus kepada hasil pertanian untuk tujuan komersial atau penjualan. Hal ini demikian kerana penting. Pertanian komersial ni dapat meningkatkan sosioekonomi negara, pada masa yang sama juga dapat menyumbang kepada pertumbuhan KDNK melalui hasil ekspor dalam sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan kerajaan melalui cukai serta pengurangan import bahan makanan. Secara tidak langsung, pertanian komersial ini juga dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan sosioekonomi negara melalui produktiviti, pendapatan dan kesejahteraan komuniti luar bandar. Dan juga secara tidak langsung, pertanian komersial ini dapat memberi pendanaan khususnya kepada golongan belia di Kota Kinabalu untuk lebih mendalami dan juga lebih menceburi bidang pertanian komersial ini. Kerana penting bagi sesebuah negara, kerana umum kita mengetahui seperti yang saya cakap sebelum ini, pertanian komersial ini sangat penting bagi menyumbang kepada pendapatan negara. Sekian sahaja serba ringkas tentang pengenalan bagi tajuk kumpulan kami. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Dayang dengan matrix number BS 23110086. Hari ini saya akan membentangkan faktor-faktor cabaran memupuk budaya pertanian komersial, iaitu apakah cabaran untuk memupuk budaya pertanian komersial dalam kalangan golongan belia di kawasan Bandar Kota Kinabalu, Sabah. Okey, faktor cabaran yang pertama ialah persepsi negatif golongan belia terhadap budaya pertanian komersial. So, hal ini dia dikatakan demikian kerana golongan belia menganggap bahawa sektor pertanian ataupun budaya pertanian itu sendiri tidak memberi jaminan hidup berkualiti. So, persoalan dia mengapa? Sebab wujud satu pemikiran ataupun anggapan dalam kalangan golongan belia inilah bahawa sektor ataupun budaya pertanian ini merupakan pekerjaan untuk pelajar tersicir atau orang yang tidak bersekolah sahaja, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Jadi disebabkan pemikiran ini, golongan belia mereka lebih tertarik untuk mencari peluang pekerjaan di sektor perkhidmatan ataupun perdagangan, di mana kedua-dua sektor ini dilihat sebagai pilihan yang lebih baik untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Contohnya macam pekerjaan yang merangkumi sektor perkhidmatan dan perdagangan ialah peniaga runcit online, pekerja restoran dan juga kedai makan, pegawai pemasaran dan juga penolong pentadbiran dan banyak lagi lah. So, secara konklusinya, persepsi negatif golongan belia terhadap budaya ataupun sektor pertanian ini hendaklah dibendung. Bagaimana? Dengan memerangi stereotip dan juga golongan belia, mereka perlu diberi kesedaran dari sudut yang lebih positif lah tentang kelebihan budaya komersial, budaya pertanian komersial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Puteri Natasha Syukri Nabil Syarif Hasan. Nombor bateri BS 23110178. Tajuk yang akan saya bentangkan hari ini ialah faktor yang menyumbang terhadap cabaran dalam memupuk budaya pertanian komersial. Baiklah, antara faktornya ialah kurangnya pendedahan terhadap belia dalam memupuk budaya pertanian komersial. Apa yang dapat saya rungkaikan di sini adalah yang pertama, kurangnya pendedahan akan mengakibatkan ianya menjadi penghalang kepada usaha untuk menggalakkan minat dan penglibatan belia dalam sektor pertanian, lebih-lebih lagi dalam golongan belia di Kota Kinabalu, dan menyebabkan mereka kurang memahami proses dan
dan kepentingan pertanian dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kurangnya pendedahan turut menyebabkan golongan belia di Kota Kinabalu kekurangan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam pertanian komersial. Ia akan mengakibatkan mereka tidak terdedah dengan teknik-teknik pertanian moden, penggunaan teknologi pertanian, penggunaan ladang, dan pengurusan pemasaran hasil pertanian. Secara tidak langsung, ia akan menjadikan kurangnya pendedahan yang juga menyebabkan belia di Kota Kinabalu kurang menyadari kepentingan dan manfaat pertanian komersial kepada negara. Ia juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan belia tidak terdedah dengan pertanian komersial. Akhir sekali, golongan belia di Kota Kinabalu juga kurang terdedah kepada program-program dan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian komersial. Ia menyebabkan mereka kurang berminat untuk mempelajari dan melibatkan diri dalam bidang ini. Ramai yang beranggapan bahawa pertanian hanya sesuai untuk golongan yang tua dan kurang memberikan peluang kerjaya yang menarik. Oleh sebab itu, kurangnya pendedahan menjadi salah satu faktor yang menyumbang terhadap cabaran dalam memupuk budaya pertanian komersial. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Yusrinda binti Yusufu, nomor matriks PS 231100165. Hari ini saya akan menjelaskan faktor menyumbang kepada masalah memupuk pertanian komersial yang dibawa tajuk kurangnya keterlibatan belia dalam memupuk budaya pertanian komersial. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini yang boleh dikategorikan kepada aspek individu atau belia, kurangnya keterlibatan dalam institusi pertanian, proses urbanisasi, dominasi pekerja asing, dan kekurangan peluang serta fasiliti yang memadai. Kelepasan sekolah, diploma dan ijazah di Kota Kinabalu cenderung memilih pekerjaan yang mereka anggap lebih sesuai dengan kelulusan akademik mereka. Persepsi ini mengakibatkan belia menghindari sektor pertanian dan menganggapnya tidak sepadan dengan aspirasi kerjaya mereka. Sikap negatif terhadap pertanian ini mengekang potensi mereka untuk melihat sektor ini sebagai pilihan kerjaya yang serius dan berpotensi. Selain itu, dominasi bidang pertanian dan perindustrian di Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar yang besar dan utama dipenuhi dengan bangunan komersial dan industri ekonomi bandar ini tertumpu kepada perniagaan dan perindustrian dan tidak tertumpu kepada bidang-bidang pertanian. Kesannya mereka kurang pendedahan kepada pertanian yang merupakan pertanian ini adalah satu bidang yang berpotensi dan boleh dikembangkan menjadi komersial. Fasiliti pertanian di bandar seringkali berskala kecil dan lebih berfokus kepada pengeluaran tanaman untuk kegunaan tempatan. Tanpa pandangan terhadap skala besar dan profesionalisme dalam pertanian, belia mungkin tidak melihatnya sebagai satu sektor yang boleh memberikan pendapatan yang stabil dan berdaya saing. Di samping itu, perubahan gaya hidup urbanisasi terhadap perubahan gaya hidup yang lebih modern dan cepat. Aktiviti dan gaya hidup di bandar yang sibuk serta berasaskan perniagaan yang mengurangkan minat belia terhadap pekerjaan yang memerlukan usaha fisikal dan waktu yang panjang seperti pertanian ini. Kehidupan bandar yang selesa dan kurang memerlukan usaha fisikal yang berat lebih menarik bagi belia berbanding kerja yang sektor pertanian menuntut kerja yang keras. Seterusnya, banyak pekerjaan dalam sektor pertanian komersial di Kota Kinabalu ini diisi oleh orang asing. Ini mengurangkan peluang pekerjaan bagi belia tempatan dan memperkuat persepsi bahwa pertanian bukanlah bidang untuk mereka. Keterlibatan pekerja asing ini juga mungkin disebabkan oleh upah yang rendah dan pekerjaan yang memerlukan kerja keras dan kurang diminati oleh belia tempatan. Hal ini mencipta halangan tambahan bagi belia untuk terlibat dalam sektor pertanian. Akhir sekali, kurangnya fasiliti dan sokongan daripada pihak kerajaan atau institusi lain untuk memajukan pertanian komersial di bandar merupakan faktor penting yang menghalang keterlibatan belia. Belia tidak mendapat akses yang mencukupi kepada pendidikan, pelatihan, dan sokongan keuangan yang diperlukan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan dalam bidang pertanian. Tanpa bantuan dan sokongan yang memadai, mereka berasa kusukar untuk memasuki dan berjaya dalam sektor pertanian komersial. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kurangnya keterlibatan belia dalam pemupuk budaya pertanian komersial di Kota Kinabalu adalah hasil daripada gabungan beberapa faktor yang saling berkaitan.
Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azram, BF 23110137. Seterusnya ialah salah satu faktor utama yang menyumbang kepada masalah dalam memupuk pertanian komersial adalah kekurangan akses terhadap model latihan dan sokongan teknikal. Ketiadaan model latihan menghalang usaha untuk meningkatkan produktiviti kerja dalam sektor pertanian komersial. Hal ini kerana tanpa latihan yang mencukupi seperti ketiadaan tenaga kerja dan tenaga pengajar, petani ataupun golongan belia tidak dapat menguasai teknik-teknik baharu atau teknologi moden yang boleh meningkatkan hasil pertanian dan kecekapan operasi dalam sesuatu aktiviti yang melibatkan pertanian komersial. Selain itu juga, kurangnya sokongan teknikal juga menjadi halangan besar untuk menggunakan atau mengembangkan operasi pertanian komersial. Hal ini kerana sokongan teknikal yang mencukupi sangat penting untuk membantu para petani ataupun golongan belia yang baru memulakan sektor pertanian komersial untuk mengatasi cabaran teknikal dan mengaplikasikan inovasi pertanian komersial. Sebagai contoh, bantuan pendanaan serta kerjasama dengan pelbagai pihak sangat penting dalam sokongan teknikal. Tanpa bantuan ini, banyak petani mungkin menghadapi kesukaran untuk memperluaskan skala operasi mereka ataupun meningkatkan kualiti hasil pertanian mereka dalam bidang sektor pertanian komersial ini. Kesimpulannya, untuk memajukan pertanian komersial adalah penting untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada model latihan dan sokongan teknikal. Ini akan membantu meningkatkan produktiviti, kecekapan kerja dan daya saing sektor pertanian komersial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dahlan bin Muhammad Zaidin, nombor matriks BA 23110571. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang strategi untuk memupuk budaya pertanian komersil. Memupuk budaya pertanian komersil dalam kalangan belia di Sabah ini amat penting bagi memberi peluang kepada mereka untuk terlibat dalam bidang ini. Oleh itu, strategi yang holistik perlu dilakukan bagi menarik minat mereka. Strategi yang pertama yang boleh dilakukan adalah meningkatkan inovasi teknologi moden dan produktif. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kita semakin hari semakin canggih dan perlu ada pembaharuan, yaitu inovasi, bagi menarik minat golongan belia untuk terlibat dalam pertanian komersil ini. Seterusnya pula ialah memperkasakan pertanian moden melalui penggunaan teknologi baharu. Penggunaan teknologi baharu ini dapat memberi pelbagai kebaikan kepada operasi pertanian pengurusan sumber yang lebih sistematik. Sebagai contoh, penggunaan teknologi rantaian blok. Penggunaan teknologi rantaian blok dalam meningkatkan inovasi teknologi pertanian komersil juga perlu dilaksanakan. Antara manfaat utama dalam penggunaan teknologi rantaian blok ini ialah dapat mengurangkan kos serta usaha dalam pengurusan pertanian dan juga dapat menambah baik keadaan pekerja. Oleh itu, inovasi teknologi moden ini perlu dilaksanakan kerana ianya dapat dilihat berupaya dalam memperkasakan pertanian komersil negara ke tahap yang lebih tinggi dan juga golongan belia mula cakna untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian komersil ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Kimson Albert, nomor metrik saya ialah BA 23110024. Hari ini saya akan menerangkan strategi yang kedua untuk memupuk budaya pertanian komersial. Strategi yang kedua adalah mengadakan lawatan lapangan ke ladang pertanian. Dengan mengadakan lawatan lapangan ke ladang pertanian, ianya dapat memberi peluang kepada belia untuk melihat secara langsung bagaimana operasi pertanian dijalankan. Hal ini dapat memberi pencerahan awal kepada
golongan belia yang terutamanya tiada ilmu terhadap pertanian komersial ini. Jadi dengan adanya lawatan ini, mereka akan dapat melihat secara langsung dan seterusnya akan menimba ilmu mereka lebih banyak lagi dalam bidang pertanian komersial ini. Oke, seterusnya adalah dengan mengadakan lawatan ini, pihak golongan belia akan dipamerkan mengenai penggunaan teknologi modern dalam pertanian komersial. Seperti yang kita tahu, terdapat segelintir belia yang masih menggunakan kaedah tradisional dalam pertanian komersial mereka. Jadi dengan adanya lawatan ini, mereka akan terdedah kepada teknologi baru yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan lagi pertanian komersial mereka supaya lebih luas dan lebih maju. Oke. Yang ketiga, dia dengan adanya lawatan lapangan ke ladang pertanian ini, dia dapat mempromosikan penglibatan belia dalam pertanian komersial sebagai satu kerjaya yang menarik dan menguntungkan. Di sini maksudnya dengan adanya lawatan ini, golongan belia akan menjadi semakin tertarik dan semakin ingin melakukan pertanian komersial ini, bahwa mereka akan tahu dengan melakukan pertanian komersial ini ianya boleh meningkatkan keuntungan bagi mereka untuk masa depan nanti. Jadi mereka akan tahu bahwa pertanian komersial ini boleh dijadikan sebagai satu kerjaya bagi mereka. Jadi hal ini seterusnya akan dapat menjamin masa depan golongan belia ini. Jadi semakin lama pertanian komersial ini akan semakin meningkat. Jadi hal ini supaya dapat memupuk semua belia untuk melibatkan diri lagi dalam pertanian komersial ini. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Doresa Ida, BP 23110196. Hari ini saya akan membentangkan tentang cara memupuk budaya pertanian komersial dalam kalangan belia di Bandar Kota Kinabalu. Salah satu caranya adalah melalui bantuan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Pemberian insentif ini haruslah dipertingkatkan, terutamanya kepada pengusaha perusahaan mikro, kecil, dan sederhana yang menghasilkan input pertanian. Ini dapat mendorong dan menggalakkan pengusaha ini untuk memajukan bidang pertanian. Yang kedua adalah melalui pemberian subsidi benih, baja, dan peralatan untuk pertanian. Ini dapat mengurangkan kos permulaan bagi golongan petani muda, kerana segelintir petani muda menganggap apabila racun dan baja ini mengalami masalah kenaikan harga, ini menyebabkan mereka terbeban dan mengganggu proses pertanian komersial dijalankan dengan lancar. Yang ketiga adalah melalui geran bantuan. Ini dapat memudahkan urusan pembukaan ladang pertanian yang diusahakan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Talia Serli Anakku, nombor matrik BA 23110107. Hari ini saya akan membentangkan satu cara memupuk budaya pertanian komersial, iaitu dengan mempromosikan produk pertanian melalui berbagai platform. Dengan mempromosikan produk pertanian komersial belia ini melalui pasaran tani, kedai runcit dan platform e-dagang, kita juga dapat meningkatkan pendedahan dan akses kepada pasaran untuk produk mereka. Pasaran tani juga memberi peluang kepada belia untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna dan mempromosikan produk mereka ini secara bersama. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pertanian komersial belia di Kota Kinabalu. Selain itu juga mempromosikan produk pertanian komersial belia di kedai runcit juga meningkatkan
keterlihatan dan akses kepada pasaran yang lebih luas. Belia juga dapat bekerjasama dengan generasi tempatan atau rantaian pasaran untuk menjual produk mereka. Ini juga akan memberikan peluang kepada pengguna untuk mendapatkan produk segar dan berkualiti daripada belia peladang di Kota Kinabalu, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan 2020. Seterusnya ialah pertubuhan belia seperti Persatuan Peladang Muda Sabah juga dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan produk pertanian komersial melalui penganjuran pasaran tani, ekspor pertanian dan platform dagang bersama. Kerjasama dengan pengusaha pertanian ini juga berpengalaman dapat membantu belia untuk mempromosikan produk pertanian komersial melalui pelbagai saluran pemasaran, dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menggalakkan pertanian tempatan dan menjaga usahawan muda dalam sektor ini. Akhir sekali ialah mempromosikan produk pertanian komersial belia melalui pelbagai platform adalah satu cara untuk menarik minat golongan belia di Kota Kinabalu seperti pasaran tani, kedai runcit dan platform e-dagang, merupakan satu langkah penting untuk memupuk budaya pertanian komersial dalam kalangan belia di Bandar Kota Kinabalu, Sabah. Untuk merelasikan pemasaran produk pertanian komersial belia melalui pelbagai saluran ini, kerjasama antara pihak seperti kerajaan, institusi pengajian, pertubuhan dan pengusaha pertanian adalah penting. Alangkah ini juga dapat meningkatkan pendedahan dan akses kepada pasaran dan produk pertanian belia bagi membantu meningkatkan kesedaran masyarakat dan menggalakkan pelibatan belia dalam sektor pertanian komersial yang berpotensi besar untuk pembangunan ekonomi yang mampan di negara Sabah. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, kesimpulannya bagi tajuk kumpulan kami iaitu tentang tajuk topik 14 berkaitan tentang isu pembudayaan pertanian komersial. Secara keseluruhannya, kumpulan kami bersetuju dengan menyatakan bahawa pertanian komersial ini adalah salah satu platform di mana dapat menawarkan potensi yang sangat besar khususnya bagi golongan belia di Kota Kinabalu dalam meningkatkan produktiviti dan kecekapan ekonomi dalam sektor pertanian di negeri Sabah. Pada masa yang sama juga, pihak kerajaan perlu memberi keseimbangan antara faedah ekonomi dan kelestarian alam sekitar serta kebajikan sosial supaya pertanian komersial ini dapat menyumbang secara positif kepada pembangunan mampan khususnya bagi golongan belia di Kota Kinabalu, Sabah. Akhir sekali, penglibatan golongan belia dalam pertanian komersial ini perlulah dititik beratkan kerana dengan mendalami pertanian komersial khususnya bagi golongan belia di negeri Sabah ini, mereka lebih mempelajari serta dapat menggunakan seiring dengan kemajuan teknologi bagi bidang pertanian. Kerana penting bagi golongan belia ini untuk mendalami serta menceburui bidang pertanian komersial ini untuk membantu dalam membantu dan meningkatkan ekonomi di negeri Sabah. Sekian itu sahaja kesimpulan bagi tajuk kumpulan kami.